Ketua Sami dan seorang gadis asing, satu pertemuan jodoh yang membuatkan seluruh kuil gempar. Kuil Cahaya Budi terletak sunyi di puncak bukit yang sepanjang tahun diselubungi kabus, di mana bunyi lonceng bergema selaras dengan bau colok, membuatkan sesiapa saja yang menjejakkan kaki ke situ merasa tenang. Kuil ini tidak besar, juga tidak terkenal, tetapi sejak turun-temurun, ia menjadi tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Ketua Sami di sini ialah Sami Lim, seorang lelaki berusia lebih 60 tahun, alim, tegas, dan hidup sederhana seperti kuil purba ini. Penduduk setempat menghormatinya seperti bapa sendiri. Selama lebih 30 tahun, tiada siapa pernah melihatnya meninggalkan pintu kuil, tidak pernah terlibat dalam sebarang habar angin, dan tidak pernah menunjukkan sebarang keterikatan duniawi di matanya. Setiap pagi, beliau membaca sutra dan mengajar sami-sami muda. Setiap malam, beliau membakar colok, berzikir, menjalani hari demi hari dengan tenang seperti air sungai yang mengalir di atas batu. Tetapi, pada suatu hari, ketenangan itu terganggu, bermula dengan hujan lebat dan seorang gadis asing. Dia muncul seperti hantu di tengah-tengah hujan lebat yang memutih. Rambutnya kusut, badannya basah kuyup, matanya seolah-olah melarikan diri dari sesuatu yang amat besar. Dia rebah di hadapan pintu kuil sebaik sahaja senja menjelang sebelum sempat menuturkan sepatah kata. Sami Lim sendiri yang mengangkatnya masuk, tanpa bertanya sebab, tanpa teragak-agak, tanpa menghakimi, hanya sekadar menyelamatkan nyawa. Sejak hari itu, kuil mempunyai seorang penghuni baru, seorang gadis yang hidup dalam diam, melakukan kerja-kerja amal, menyembunyikan diri di sudut taman atau di belakang dapur, sama sekali tidak mendedahkan identitasnya. Sami Lim tidak memaksa untuk bertanya. Sami-sami muda pula ingin tahu tetapi takut. Penduduk sekitar mula berbisik-bisik. Ada yang mengatakan Sami telah melanggar pantang, ada yang kata beliau sudah jatuh hati, malah ada yang bermulut celupar, mengatakan kehadiran wanita di kuil pasti akan membawa bencana. Dan memang benar ada perubahan, bukan kekecohan seperti yang difikirkan orang ramai, tetapi perubahan senyap yang menyaksakan dalam pandangan mata Sami Lim apabila beliau memandang gadis itu. Orang ramai mula melihat beliau lebih kerap termenung. Pada malam-malam tanpa tidur, bunyi ketukan kayu sutra berlarutan luar biasa. Ajaran tentang ketiadaan diri, tentang melepaskan, menjadi sukar untuk diucapkan sepenuhnya. Ada sesuatu dalam hatinya yang sedang bangkit. Sebuah kenangan, sebuah luka, atau sebahagian daripada kehidupan yang pernah beliau kuburkan dalam-dalam di dasar jiwa. Gadis itu tidak berkata apa-apa, tetapi kehadirannya mengubah seluruh kuil. Persoalan yang terpendam, pandangan yang menyelidik, dan di sebalik semua itu, sebuah rahasia sedang perlahan-lahan terbongkar. Rahasia yang boleh menghancurkan segala-galanya yang telah Sami Lim bina sepanjang hidupnya. Sebuah pertemuan jodoh yang aneh, satu kebenaran yang menggemparkan seluruh kuil, dan satu pertarungan senyap antara kemanusiaan dan peraturan keagamaan. Kisah bermula dari situ. Petang itu, hujan turun dengan lebatnya. Guruh dan kilat sabung menyabung, seolah-olah menumpahkan segala kemarahan langit ke bumi. Di lorong kecil menuju ke kuil Cahaya Budi, susuh tubuh seorang gadis berjalan terhuyung hayang. Berkaki ayam, pakaiannya koyak dan basah, wajahnya lebam. Matanya seakan-akan sudah mati. Tanpa sebarang jeritan meminta tolong, tanpa sebarang rayuan, dia hanya cuba menyeret langkahnya sehingga rebah betul-betul di hadapan pintu gerbang kuil. Bunyi loceng kuil bergema sayu. Di dalam,
Sami Lim sedang membaca sutra. Usianya sudah lanjut, namun langkahnya masih tegap, matanya tenang, hasil bertahun-tahun bertapa. Tetapi hari ini, apabila melihat tubuh kecil yang terbaring di bawah hujan, beliau terhenti sejenak, tanpa berkata apa-apa. Beliau melangkah ke arahnya, menanggalkan jubahnya, dan menyelimuti gadis itu, lalu mengangkatnya masuk, tidak menghiraukan air hujan yang membasahi jubahnya. Sami muda Jian berlari mengikut, dengan cemas bertanya, "Tuan, siapa itu?" Sami Lim hanya berkata perlahan, "Seseorang yang memerlukan tempat perlindungan." Gadis itu dibaringkan di dalam sebuah bilik kecil berhampiran dapur. Pipinya bengkak kemerahan, lengannya ada kesan calar panjang, matanya masih terpejam rapat, tetapi tangannya menggenggam erat sehelai kertas yang renyuk. Sami Lim tidak membukanya untuk melihat, beliau hanya menyalakan dapur arang, memasak air halia, kemudian dengan tangannya sendiri membersihkan badan dan menukarkan pakaian kering untuknya dengan sepersalinan pakaian lama. Semua tindakan itu dilakukannya tanpa sekelumit pun keraguan, tanpa sebarang emosi yang berlebihan. Menjelang tengah malam, barulah gadis itu sadar. Pandangan pertama yang dilihatnya ialah cahaya lembut dari pelita minyak dan wajah tenang Sami tua itu. "Saya di mana?" dia bertanya. Suaranya serak. "Di kuil cahaya budi. Saya Lim, ketua Sami di sini. Kamu boleh berehat sehingga pulih. Tiada siapa akan bertanya apa-apa, kecuali jika kamu mau bercerita." Gadis itu coba untuk duduk, tetapi kesakitan di pinggangnya membuatnya mengerang perlahan. Matanya penuh kewaspadaan, seperti seekor haiwan kecil yang baru terlepas dari perangkap. Tetapi melihat sikap tenang Sami Lim, dia menjadi lebih tenang. "Siapa nama kamu?" "Mei Ling." Hanya dua patah perkataan yang dingin, tetapi tersembunyi di dalamnya badai yang belum reda. Keesokan harinya, Mei Ling mula menyapu halaman dan membantu di dapur. Dia kurang bercakap, matanya sentiasa memandang ke bawah. Penghuni kuil saling berpandangan, tiada siapa berani bertanya lebih lanjut. Penduduk kampung mula berbisik. Ada yang nampak kesan lebam di lehernya. Ada yang meneka dia gadis yang dipukul kerana cemburu. Ada pula yang kata dia bekas banduan. Kata-kata jahat itu cepat merebak ke telinga para penganut. Beberapa orang bertindak menuntut untuk bertemu Sami Lim bagi menjelaskan identiti gadis itu. Tetapi Sami Lim hanya menjawab dengan satu ayat yang membuatkan semua orang terdiam. Orang yang datang ke kuil mungkin membawa karma mereka. Tugas saya bukan untuk menghakimi karma itu berat atau ringan. Tugas saya ialah memberi mereka tempat untuk bertaubat jika mereka mau. Penduduk kampung terdiam, tetapi tiada siapa dapat melupakan pandangan mata Sami itu. Setiap kali memandang Mei Ling, ada rasa kasihan bercampur dengan kenangan lama yang terimbau. Suatu ketika, semasa Sami sedang menanam semula pokok kekwa di tepi beranda, Mei Ling datang membantu. Dia meletakkan anak pokok itu ke dalam tanah dengan berhati-hati. Tangannya masih menggeletar. "Kamu pernah tanam bunga?" Sami bertanya. "Belum, tapi ibu saya sangat suka bunga kekwa," jawab Mei Ling. Suaranya perlahan seperti bisikan angin. Sami Lim terhenti, angin aneh bertiup melalui jubahnya. Beliau memandang Mei Ling lama. Gadis itu tidak tahu bahwa dengan hanya satu ayat, dia telah menyentuh sebahagian kenangan yang telah beliau kuburkan hampir 30 tahun, di mana ada seorang wanita dengan mata yang sayu dan rumpun kekwa putih di tepi perigi. Sejak saat itu, Sami Lim tahu gadis ini bukan sahaja membawa angin aneh, tetapi juga membawa satu takdir yang tidak pernah beliau sangka. Sejak perbualan di tepi rumpun kekwa itu, sikap Sami Lim terhadap Mei Ling bukan lagi sekadar belas kasihan seorang Sami.
Beliau mula memerhatikan setiap gerak-geri, setiap pandangan mata, malah setiap kerutan dahi gadis itu yang sekilas lalu. Perkara-perkara ini tidak terlepas dari pandangan Sami muda Jian. Budak itu cerdas, tetapi pandai menyimpan rahasia. Hidup di kuil sejak kecil, menganggap Sami Lim seperti ayahnya sendiri. Suatu malam, ketika Sami Lim sedang membaca sutra, Jian menyelinap masuk ke bilik belakang. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan sehelai kertas yang renyuk di atas meja, lalu menunduk dan berlalu pergi. Sami Lim mengangkat muka, matanya yang tenang meneliti tulisan cakar ayam di atas kertas itu. Saya rasa Cik Mei Ling sedang melarikan diri. Tiada tanda tangan, tiada penjelasan. Tetapi Sami Lim tidak terkejut. Beliau melipat kertas itu, meletakkannya di bawah patung Guan Yin, lalu terus memutar tasbihnya. Pada masa yang sama, di dapur, Mei Ling sedang mencuci pinggan apabila tangannya tiba-tiba menggeletar, sebuah mangkok tergelincir dari tangannya, pecah berderai. Bunyi pecah yang nyaring di tengah malam mengejutkan semua orang. Mei Ling panik. Dia melutut, mengutip serpihan satu persatu. Tangannya terhiris berdarah, tetapi tidak berani bersuara. Sami Lim masuk, suasana menjadi senyap. Tidak apa, tinggalkan saja, biar saya ambil obat. Mei Ling masih melutut, menggelengkan kepala berulang kali. Saya minta maaf, saya tidak sengaja, saya akan ganti. Di sini tiada siapa yang suruh kamu ganti apa-apa, kata Sami Lim dengan suara yang lembut tetapi tegas. Asalkan kamu tidak mencederakan diri sendiri. Mei Ling memandangnya, matanya bergenang air. Itu bukan sekadar rasa terharu. Itu adalah pandangan seseorang yang sudah lama tidak dilayan dengan lemah lembut. Malam itu, selepas membalut lukanya, Sami Lim meletakkan secawan teh halia panas di hadapan Mei Ling. Mereka duduk di beranda kuil, memandang hujan renyai-renyai yang menyelimuti gunung. Tiada siapa berkata apa-apa. Lama kemudian, Mei Ling bertanya perlahan, "Tuan, pernahkah Tuan mau meninggalkan kuil ini?" Soalan itu mengejutkan, seperti bunyi loceng angin di tengah malam. Sami Lim terdiam. Beliau memejamkan mata, seolah-olah sedang mendengar suara hatinya sendiri. Pernah, jawabnya akhirnya, tetapi hanya dalam pikiran, bukan pada perbuatan. Mei Ling memandangnya. Dia seolah-olah melihat sesuatu yang sangat benar dalam kata-kata itu. Satu kebenaran yang bukan untuk orang ramai, hanya untuk mereka yang pernah melalui batasan antara melepaskan dan terbelenggu. Kemudian dia berkata perlahan, seperti berbisik kepada angin, "Saya pernah mau meninggalkan dunia ini. Tapi sekarang saya hanya mau berada di sini, hanya perlukan tempat yang tenang, seseorang yang tidak bertanya terlalu banyak." Sami Lim menangguk. Tidak menghakimi, tidak menasehati, hanya diam. Tetapi malam itu, apabila semua sudah lena, Mei Ling senyap-senyap membuka beg pakaiannya, mengeluarkan satu objek kecil yang dibalut kemas, sebuah telepon lama dengan skrin retak. Dia menghidupkan telepon dan membuka bahagian message. Message terakhir tertera, "Kau lari kemanapun, aku akan cari." "Kau ingat helah macam tu boleh sembunyikan kau dari aku?" Dihantar dari Wong. Tangannya menggeletar, dia memadam message itu, tetapi air matanya tidak dapat ditahan lagi. Dia sedang melarikan diri. Bukan sahaja dari masa lalu, tetapi dari seorang lelaki yang sanggup membunuh segala yang tersisa dalam dirinya. Kepercayaan, tidur yang lena, dan juga harapan untuk hidup seperti orang biasa. Telepon jatuh ke lantai, dia menekuk muka ke bantal, menangis teresak-esak. Tetapi di sebalik pintu kayu, seseorang masih berdiri di situ, tangannya memutar tasbih dalam diam. Sami Lim sudah tahu, tetapi beliau tidak bersuara.
hanya belas kasihan yang sedang bangkit di hati seorang yang pernah melepaskan seluruh hidupnya. Hujan telah reda, tetapi suasana di kuil Cahaya Budi masih lembab, seolah-olah membawa keresahan yang belum terluah. Mei Ling selepas malam itu tidak lagi mengelak daripada Sammy Lim. Dia tidak tersenyum, tetapi matanya tidak lagi penuh ketakutan. Setiap pagi, dia bangun awal menyapu halaman, menyusun mangkuk colok, mengelap patung Buddha. Setiap tindakan kecil dilakukan dengan kemas dan berhati-hati, seolah-olah jika cuai, masa lalu akan kembali mencarinya. Ketika sedang membersihkan patung Guan Yin, Mei Ling tiba-tiba berdiri kaku untuk masa yang lama. Patung itu diukir dari batu putih, wajahnya penuh belas kasihan, matanya seolah-olah melihat menembusi hati manusia. Mei Ling meletakkan tangannya di dada. Di situ jantungnya masih berdegup, tetapi setiap degupan seakan mengingatkannya pada parut yang tidak pernah sembuh. Pada waktu malam, ketika Sammy Lim sedang menyalakan lilin di Dewan Utama, Mei Ling masuk, tangannya memegang sebuah kantung kain lama. "Saya mahu Tuan simpankan ini untuk saya," dia berkata sambil mengelak dari memandang Sammy itu. "Jika suatu hari nanti saya tiada lagi di sini, tolong bakarkan ia." Sammy Lim mengambilnya tanpa membuka untuk melihat. Beliau meletakkannya di sebelah alas patung dan mengangguk. "Saya akan simpan jika itu yang kamu perlukan." Kemudian beliau bertanya, "Kamu takut?" Mei Ling tersenyum pahit. "Tidak, perkara yang paling saya takuti sudah pun berlaku. Sekarang saya cuma tidak mau ditarik kembali." Sammy Lim memandangnya lama. Beliau tidak bertanya siapa yang menariknya. Juga tidak bertanya mengapa perlu melarikan diri. Karena beliau faham, orang yang semakin dalam lukanya, semakin memerlukan kesunyian untuk pulih dengan sendirinya. Tetapi, badai mula melanda. Suatu pagi, ketika Mei Ling sedang mengambil air di perigi, seorang lelaki asing muncul di hadapan pintu kuil. Dia memakai jaket hitam, rambutnya pendek, matanya liar, suaranya kuat dan kasar. "Saya cari istri saya, dia sembunyi di sini kan? Mei Ling, keluar kau!" Suaranya seperti menampar keheningan. Sami-sami muda ketakutan dan berlari ke dalam. Mei Ling berdiri di belakang pokok, mukanya pucat lesi, kakinya seakan-akan mahu rebah. Dia telah menemuinya. Sammy Lim melangkah keluar, pandangannya tegas. "Ini pintu Buddha, sila perlahankan suara." Lelaki itu dengan angkuh melangkah ke hadapan sambil menepuk dada. "Pintu Buddha, kenapa? Dia istri aku. Aku ada hak bawa dia balik. Jangan kamu semua pinjam agama untuk buat kerja tak senonoh." Satu ayat yang mendedahkan sifat sebenarnya. Sammy Lim terdiam, tetapi pandangannya tidak lagi tenang. Beliau berpaling dan bersuara ke dalam. "Mei Ling, jika kamu mau pergi, saya tidak akan halang. Tetapi, jika kamu tidak mau, tiada siapa boleh paksa kamu." Mei Ling melangkah keluar. Dia menggeletar, tetapi bibirnya diketap rapat. "Awak bukan suami saya," katanya, suaranya serak. "Sijil kawin itu, awak paksa saya tanda tangan. Saya sudah laporkan pada polis. Awak tahu itu." Lelaki itu menjadi bengis. Dia meluru ke hadapan, tetapi dihalang oleh Sammy Lim. Tanpa sebarang jeritan, tanpa sebarang gerakan kasar, hanya satu pandangan yang membuatkan lelaki itu berhenti. "Kamu sudah melampaui batas," kata Sammy Lim dengan suara yang dalam. "Jika kamu ulangi lagi perkara ini, saya akan laporkan kepada pihak berkuasa. Ajaran Buddha itu penuh belas kasihan, tetapi tidak bertolak ansur dengan kejahatan." Lelaki itu melihat sekeliling. Dia sedar ada beberapa orang kampung sedang memerhati dari jauh, ada yang memegang telepon.
Dia mendengus, merenung tajam ke arah Mei Ling. Kau hebat, kau boleh lari, tapi jangan mimpi nak hidup aman. Dia berpaling, menendang sebiji batu bata, lalu meninggalkan kuil dalam keadaan marah. Mei Ling berdiri kaku, matanya sudah kering untuk menangis. Sami Lim melangkah ke arahnya, berkata perlahan, "Kamu sudah memilih untuk bangkit. Mulai sekarang, hiduplah seperti orang yang tiada apa lagi untuk ditakuti." Mei Ling memandangnya. Pada saat itu, dia tidak melihat seorang Sami. Dia melihat seorang bapa, seorang yang pernah tahu apa itu ketakutan, tahu apa itu risiko, tetapi berani berdiri di hadapan. Dan buat pertama kalinya sejak datang ke kuil, Mei Ling merapatkan tangan dan menunduk hormat dengan amat dalam, bukan kepada patung Buddha, tetapi kepada orang yang telah menyelamatkannya untuk kali kedua dalam hidupnya. Sami Lim melangkah keluar, pandangannya tegas. Ini pintu Buddha. Sila perlahankan suara. Lelaki itu dengan angkuh melangkah ke hadapan sambil menepuk dada. Pintu Buddha kenapa? Dia istri aku. Aku ada hak bawa dia balik. Jangan kamu semua pinjam agama untuk buat kerja tak senonoh. Satu ayat yang mendedahkan sifat sebenarnya. Sami Lim terdiam, tetapi pandangannya tidak lagi tenang. Beliau berpaling dan bersuara ke dalam. Mei Ling, jika kamu mau pergi, saya tidak akan halang. Tetapi jika kamu tidak mau, tiada siapa boleh paksa kamu. Mei Ling melangkah keluar. Dia menggeletar, tetapi bibirnya diketap rapat. Awak bukan suami saya, katanya, suaranya serak. Sijil kawin itu awak paksa saya tanda tangan. Saya sudah laporkan pada polis. Awak tahu itu. Lelaki itu menjadi bengis. Dia meluru ke hadapan, tetapi dihalang oleh Sami Lim. Tanpa sebarang jeritan, tanpa sebarang gerakan kasar, hanya satu pandangan yang membuatkan lelaki itu berhenti. Kamu sudah melampaui batas, kata Sami Lim dengan suara yang dalam. Jika kamu ulangi lagi perkara ini, saya akan laporkan kepada pihak berkuasa. Ajaran Buddha itu penuh belas kasihan, tetapi tidak bertolak ansur dengan kejahatan. Lelaki itu melihat sekeliling. Dia sadar ada beberapa orang kampung sedang memerhati dari jauh, ada yang memegang telepon. Dia mendengus, merenung tajam ke arah Mei Ling. Kau hebat, kau boleh lari. Tapi jangan mimpi nak hidup aman. Dia berpaling, menendang sebiji batu bata, lalu meninggalkan kuil dalam keadaan marah. Mei Ling berdiri kaku, matanya sudah kering untuk menangis. Sami Lim melangkah ke arahnya, berkata perlahan, "Kamu sudah memilih untuk bangkit. Mulai sekarang, hiduplah seperti orang yang tiada apa lagi untuk ditakuti." Mei Ling memandangnya. Pada saat itu, dia tidak melihat seorang Sami. Dia melihat seorang bapa, seorang yang pernah tahu apa itu ketakutan, tahu apa itu resiko, tetapi berani berdiri. Dan buat pertama kalinya sejak datang ke kuil, Mei Ling merapatkan tangan dan menunduk hormat dengan amat dalam, bukan kepada patung Buddha, tetapi kepada orang yang telah menyelamatkannya untuk kali kedua dalam hidupnya. Malam itu, di dalam bilik kecil bersebelahan dewan utama, Sami Lim tidak dapat tidur. Sekeping gambar lama terletak di hadapannya, di sebelah tasbih yang sudah lusuh di mamah usia. Bertahun-tahun malam membaca sutra untuk menenangkan hati, masih tidak cukup kuat untuk memadamkan wajah wanita dalam gambar itu. Wanita yang pernah memegang tangannya ketika beliau masih seorang pemuda, belum mencukur kepala, belum memakai jubah kuning. Namanya Su Yin, sebuah cinta senyap ketika itu antara dua insan yang sama-sama miskin, sama-sama disisihkan keluarga.
Ketika beliau memutuskan untuk menjadi Sami demi melepaskan diri dari lingkaran kesusahan, Su Yin tidak menghalang, hanya meminta satu janji. Jika nanti saya ada anak dan tak mampu membesarkannya, tolonglah bantu dia hidup dengan baik. Beliau telah mengangguk, lalu pergi dan tidak pernah menoleh kembali. Kini di hadapannya adalah gambar seorang bayi perempuan yang suatu ketika dahulu, yaitu Mei Ling, gadis asing yang ditakdirkan tiba di pintu kuil yang dipimpinnya. Tiada siapa yang merancang, tiada siapa yang memaksa, tetapi jauh di lubuk hatinya, beliau faham janji lama itu sedang kembali menuntut untuk dilunaskan. Pagi keesokannya, beliau memanggil Sami muda Jinan ke biliknya. Tolong saya satu perkara. Pergi ke Pekan, cari Pak Cik Enam tukang gambar di Pasar Lama, minta dia cetak semula gambar ini dalam saiz yang lebih jelas. Jangan beritahu sesiapa. Jian tidak bertanya sebab, hanya mengangguk, mengambil gambar itu dan terus pergi. Dia tidak faham mengapa Sami Lim, orang yang sentiasa mengajar bahwa segala-galanya akan lenyap, begitu menghargai sekeping gambar. Pada masa yang sama, Mei Ling sedang berada di dapur menyiapkan makan tengah hari apabila seorang Sami wanita dari kuil air suci datang melawat. Sami wanita Tianhua yang pernah belajar kelas Dharma bersama Sami Lim suatu ketika dahulu, kini sudah bersara tetapi sesekali masih singgah untuk berbual. Makan tengah hari itu berlangsung dalam suasana mesra dan sederhana. Tetapi di pertengahan makan, Sami wanita Tianhua tiba-tiba memandang Mei Ling lama lalu bertanya perlahan, "Kamu dari keluarga apa?" Mei Ling teragak-agak. "Keluarga nama ibu saya?" Mei Ling tergamam, tangannya terhenti di atas mangkuk nasi. "Su Yin?" Jawaban itu membuatkan Sami wanita itu memandang Sami Lim dengan perlahan. Pandangannya seolah-olah mengandungi seluruh kisah jodoh yang telah terkubur. Sami Lim tidak berkata apa-apa, hanya mengetap bibir. Matanya menunduk, tidak menafikan, juga tidak mengelak. Selepas makan, Sami wanita itu pulang. Sebelum melangkah turun dari tangga kuil, beliau berbisik, "Jodoh dan karma bukan sesuatu yang kita pilih, tetapi cara kita membayarnya adalah yang menentukan kealiman kita. Budak itu adalah jodoh Tuan, tapi jangan biarkan ia menjadi karma." Sami Lim berdiri kaku. Beliau menunduk dan merapatkan tangan menghantar pergerakan lamanya. Malam itu, Mei Ling sekali lagi melutut membaca sutra di Dewan Utama. Angin menyelinap masuk melalui celah pintu, meniup padam lilin kecil. Dalam kegelapan, dia berdiam diri lama lalu bersuara, "Tuan, jika saya katakan saya ada kenangan yang sangat kabur tentang ayah saya, seorang lelaki dengan suara yang mesra pernah mendukung saya menyeberangi sungai, adakah Tuan fikir itu mungkin benar?" Sami Lim tidak menjawab serta-merta. Beliau memandang ke halaman, di mana cahaya bulan menyinari rumpun kekoa yang baru mekar. Ada kenangan, tidak jelas sama ada mimpi atau nyata, tetapi jika hatimu masih ingat, maka ia pernah menjadi nyata. Mei Ling menunduk, bahunya bergetar perlahan. "Saya hanya berharap orang itu tidak melupakan ibu saya, walau sedikit pun." Kata-kata itu membuatkan Sami Lim memejamkan mata lama, karena orang yang sedang disebutnya sedang duduk betul-betul di hadapannya, dan beliau pernah menjadi orang yang memilih untuk pergi, kini menjadi orang yang terpaksa menyimpan. Hari itu, bulan mengambang penuh, tergantung di puncak gunung, cahayanya yang lembut menyinari halaman kuil, membuatkan seluruh ruang seolah-olah diselaputi sutra suci. Angin malam yang sejuk, bunyi bacaan sutra dari Dewan Utama sudah lama berhenti, tetapi Mei Ling masih duduk diam di bawah pokok bodi. Dia tidak berzikir, hanya diam memandang bulan. Sami Lim berdiri di anjung yang tinggi, tangannya memutar tasbih.
Cahaya bulan menyinari bahunya, menyinari rambutnya yang semakin memutih. Beliau memandang gadis yang sedang meringkuk di tengah halaman yang luas. Pandangannya bukan lagi pandangan seorang ketua Sami, tetapi pandangan seseorang yang sedang coba menahan sebahagian takdir yang hampir tidak dapat dipertahankan. Tiba-tiba Mei Ling bersuara, suaranya perlahan seperti bisikan angin. Masa kecil dulu, setiap kali ibu menangis, dia akan keluar berdiri di bawah bulan. Dia kata, bulan tidak menghina orang miskin, juga tidak bertanya, kita sedih karena siapa. Sami Lim mengangguk perlahan, matanya masih memandang jauh. Bulan adalah saksi zaman berzaman. Orang yang menderita masih menadah muka bertanya pada bulan. Seketika sunyi, kemudian Mei Ling menoleh. Buat pertama kalinya, dia memandang Sami itu dengan teliti, tanpa benteng, tanpa waspada. Tuan pernah bercinta? Soalan itu membuatkan Sami Lim terhenti. Tasbih di tangannya berhenti bergerak. Suasana seolah-olah terhenti seketika. Beliau tidak tergesa-gesa menjawab. Seketika kemudian, beliau menjawab, sebelum saya menjadi Sami, ada seorang wanita yang membuatkan saya pernah berpikir untuk tidak masuk kuil. Lepas tu, tanya Mei Ling, suaranya serak. Lepas tu, saya pilih untuk pergi. Tetapi orang itu telah meninggalkan sebahagian hidup saya yang tidak akan pernah saya dapatkan kembali. Mei Ling menundukkan matanya. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi setitis air mata jatuh senyap ke tangannya. Malam itu dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah rumah papan di tepi sungai. Ada seorang wanita sedang duduk menjahit baju dan seorang lelaki asing berdiri di sebelahnya. Lelaki itu tersenyum dengan lembut meletakkan tangannya di atas kepala seorang budak perempuan, yaitu dirinya sendiri. Ketika masih kecil, dia terkejut dan terjaga di tengah malam. Peluh membasahi belakangnya, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ditarik kembali ke sesuatu yang telah lama dilupakan. Dia melangkah keluar ke beranda. Bulan masih di situ, tetapi cahaya bulan malam ini tidak lagi hangat. Ia menyinari satu ruang kosong yang baru sahaja terdedah di dalam hatinya. Ruang kosong, sebahagian kebenaran yang selama 20 tahun tidak pernah diberitahu oleh sesiapa. Pagi keesokannya, dia masuk ke bilik Sami Lim. Tanpa sapaan, tanpa basa-basi, hanya berkata, Tuan kenal ibu saya, kan? Sami Lim tidak mengangkat muka. Tangannya masih memegang tasbih, tetapi hatinya sudah kusut seperti benang. Siapa Tuan pada ibu saya? Soalan itu membuatkannya mengangkat muka. Memandang ke mata gadis itu, beliau tahu sudah tiba masanya untuk tidak berdiam diri lagi, tetapi beliau tidak menjawab serta-merta. Beliau berdiri, melangkah ke altar Guan Yin, mengeluarkan gambar lama yang telah diminta Jian untuk dicetak semula. Beliau memberikannya kepada Mei Ling. Dia mengambilnya dengan tangan yang menggeletar, dan apabila melihat gambar itu, dia rebah, bukan karena terkejut, tetapi karena pengesahan. Itulah gambar yang pernah dilihatnya dalam kotak kenangan ibunya. Tetapi kali ini, di belakang gambar itu ada tulisan tangan, Lim En Suyin, dan impian yang tak kesampaian. Mei Ling memandangnya dengan pandangan yang penuh kesakitan. Jadi, Tuan adalah... Sami Lim memejamkan mata, menarik nafas panjang. Saya ayah kamu. Suasana di dalam bilik kecil itu seolah-olah menjadi pekat. Sami Lim berdiri di situ, masih dengan jubah coklat sederhananya, masih dengan pandangan tenang hasil bertahun-tahun bertapa. Tetapi di hadapannya, Mei Ling rebah melutut, kedua-dua tangannya memeluk kepala, seluruh badannya menggeletar. Tidak mungkin, dia mengulanginya seperti mesin.
Samilim melangkah setapak ke hadapan, mau membantunya bangun, tetapi kemudian berhenti. Tangannya terangkat di udara, lalu terhenti, ditarik kembali. Pada saat itu, beliau sadar ada sentuhan, walaupun berasal dari ikatan keluarga, sudah tidak sesuai lagi. Mei Ling mengangkat muka, matanya merah dan penuh kesakitan. Kenapa? Kenapa sembunyikan dari saya? Kenapa tinggalkan ibu saya? Kenapa sanggup jadi orang asing selama 20 tahun? Samilim menunduk. Suaranya serak, tetapi masih perlahan, seolah-olah sedang membaca sutra panjang yang sudah dihafal. Saya tidak tinggalkan ibu kamu. Saya cuma tidak cukup berani untuk berdepan. Tapi ibu saya tunggu. Mei Ling hampir menjerit. Tunggu seumur hidup. Setiap kali saya tanya, ibu cuma diam, cuma menangis. Ibu tidak salahkan ayah, tapi saya salahkan. Ruang itu seolah-olah meletup dengan esak tangis. Angin dari tingkap bertiup masuk, menggerakkan tirai buluh di hadapan altar Buddha. Gambar lama di tangan Mei Ling jatuh, mendedahkan tulisan di belakangnya. Jika di kehidupan ini tidak dapat menjadi istri, semoga di kehidupan akan datang dapat menjadi murid agar dapat berdekatan tanpa terikat duniawi. Kata-kata itu membuatkan hati Mei Ling tersekat. Dia memandang Samilim. Lelaki yang berdiri di hadapannya bukan seorang Sami, tetapi sebagai orang yang telah memberinya separuh dari darahnya, tetapi tidak pernah memanggilnya anak walau sekalipun. Jadi, apa rancangan ayah sekarang? Tanya Mei Ling, suaranya serak. Sekarang saya dah tahu. Saya anak ayah, darah daging yang ayah tinggalkan. Tapi saya kena panggil ayah apa? Samilim memejamkan mata lama, kemudian membukanya, memandang mata gadis itu. Anak kandungnya yang tidak pernah diajar walau satu perkara, tidak pernah dipujuk walau sekali, tidak pernah dipeluk ketika dia rebah. Panggil saya Tuan, katanya. Kerana ayah tidak layak. Mei Ling tergamam. Kata-kata itu seolah-olah menusuk terus ke hatinya. Dia tertawa, tawa yang tidak gembira, tidak sinis, tetapi penuh kesakitan. Kemudian dia berdiri, melangkah keluar dari bilik tanpa menoleh. Hari itu Mei Ling tidak makan. Dia tidak membaca sutra. Dia duduk seorang diri di belakang taman. Matanya terpaku pada rumpun kekua putih. Bunga-bunga itu telah mekar sepenuhnya, sama seperti hari ibunya meninggal. Hari di mana dia pernah menyalakan sebatang colok dalam diam, berharap agar sekali sahaja dapat tahu siapa ayahnya. Sekarang dia sudah tahu, tetapi hatinya seolah-olah retak sekali lagi. Menjelang malam, Sami muda Jian perlahan-lahan duduk di sebelahnya, menghulurkan semangkuk bubur panas. Kak Mei Ling, makan sikit, nanti sakit. Mei Ling mengambilnya, tetapi tidak makan. Dia bertanya perlahan, Jian, kalau kamu tahu orang yang kamu hormati seumur hidup sebenarnya adalah ayah kandung yang telah meninggalkan kamu masih boleh hormat, tak? Jian terpingah-pingah, seketika kemudian baru menjawab, saya tak tahu. Tapi kalau saya rasa mungkin Tuan bukan ayah yang baik, tapi dia tetap orang yang baik. Kata-kata itu sederhana, tetapi seperti angin sejuk yang menyelinap ke dalam hati Mei Ling. Buat pertama kalinya selepas beberapa jam, dia menitiskan air mata. Bukan karena marah, tetapi karena kesal. Kesal untuk satu kehidupan, untuk satu janji yang tidak kesampaian, dan untuk seorang ayah yang telah memilih untuk memakai gelaran Tuan untuk melarikan diri. Malam itu dia tidak tidur, manakala Samilim duduk di hadapan altar ibunya membakar sebatang colok. Beliau berbisik, Suyin, saya salah, tapi kalau ada kehidupan akan datang, izinkan saya menjadi ayah sekali lagi dengan sempurna. Pagi keesokannya,
Sebelum matahari terbit sepenuhnya, Mei Ling sudah berada di halaman kuil menyapu daun kering. Matanya bengkak selepas semalaman tidak tidur, tetapi tangannya masih teratur menolak setiap lapisan daun kuning dari laluan. Setiap sapuan penyapu seolah-olah cuba menolak debu di dalam hati, tetapi semakin disapu, hati semakin berat. Sami Lim berdiri dari jauh memerhati. Beliau mau mendekat, tetapi tidak cukup berani. Selama berpuluh tahun, beliau menjaga hati yang suci, mulut membaca sutra tentang ketiadaan diri. Tetapi hari ini, beliau merasa dirinya lemah, seperti manusia biasa yang baru saja kehilangan sesuatu yang paling suci. Pada pertengahan pagi, seorang Sami muda dari dapur berlari datang memberinya sepucuk sampul surat kecil. Katanya, ada orang tinggalkan awal pagi tadi. Beliau membukanya. Di dalamnya ada sehelai kertas tulisan tangan Mei Ling. Saya minta izin meninggalkan kuil untuk beberapa hari. Saya perlukan masa untuk berpikir. Saya tidak lari, saya cuma tidak mau melihat Tuan setiap hari tanpa tahu bagaimana harus memanggil. Tetapi ia adalah kata-kata yang jujur, lurus seperti luka yang belum tertutup. Mei Ling berjalan kaki ke pekan, menyewa sebuah bilik kecil di sebuah lorong. Dia tidak bercadang untuk pulang ke rumah lama karena rumah itu telah disita oleh bank selepas ibunya meninggal dunia. Di situ hanya tinggal kenangan yang menghantui. Malam-malam ibunya batuk teruk, pagi-pagi tanpa beras untuk dimasak, dan saat-saat dia mencuri pandang gambar lelaki yang ibunya simpan kemas di dalam bantal. Dia tidak tahu apa yang sedang dilarikannya, ayah kandung atau perasaan ditinggalkan. Hari-hari di bilik sewa, dia tidak makan apa-apa selain roti dan air kosong. Siang hari, dia diam-diam membaca semula mesej-mesej lama di telepon, memeriksa sama ada Wong masih mencarinya lagi. Malam hari, dia berbaring menghadap dinding, air mata membasahi bantal. Ada kalanya, dia mau menghantar mesej kepada Sami Lim, menulis, "Saya baik-baik saja," atau "Saya akan kembali," tetapi kemudian memadamnya. Dia takut, bukan takut pada Sami itu, tetapi takut pada hatinya sendiri. Takut jika menerima ayah, maka tahun-tahun dia menanggung derita seorang diri tidak akan ada justifikasinya. Takut jika memaafkan, maka segala penderitaan akan menjadi sia-sia. Manakala di kuil, Sami Lim masih meneruskan segala urusan seperti biasa, tetapi semua orang perasan beliau sudah berubah. Kurang bercakap, duduk membaca sutra lebih lama, dan sering seorang diri termenung di belakang rumpun kekua. Beliau tidak mencari, tidak menelepon, juga tidak menyuruh sesiapa mengikutinya. Karena beliau faham apa yang Mei Ling perlukan, bukanlah seorang ayah yang berdiri di tengah dewan utama dan berkata, "Saya salah," tetapi seorang yang cukup sabar, cukup tenang untuk menunggunya kembali dengan langkahnya sendiri. Suatu malam, ketika sedang membelek-belek buku lama, beliau menemui sebuah buku nota yang sudah kekuningan. Ia adalah diari Ibu Mei Ling yang pernah dibawa oleh seorang penganut ke kuil setahun selepas Mei Ling tiba, meminta beliau menyimpannya jika diperlukan. Di dalamnya ada satu perenggan yang membuatnya tidak dapat membaca dengan mata, tetapi dengan hati. Jika suatu hari nanti anakku bertemu dengan ayahnya, janganlah berdendam, karena ibu tidak pernah memburukannya. Dia tidak berada di sisi, tetapi jika tiada dia, tidak akan ada kamu. Seorang diri membesarkanmu ibu tahu, ianya sukar, tetapi tidak membenci. Hanya berharap dia hidup cukup baik agar Buddha tidak bersedih. Malam itu, Sami Lim buat pertama kalinya melutut di hadapan altar Buddha, tidak membaca sutra, tidak berzikir, hanya berkata perlahan, "Maafkan saya, Suyin.
Izinkan saya melakukan perkara yang sepatutnya saya lakukan sejak 20 tahun lalu. 3 hari kemudian, ketika embun pagi masih menyelimuti halaman kuil, Mei-ling kembali. Tiada siapa yang menyambut, juga tiada siapa yang bertanya. Dia membawa sebuah beg kecil, menaiki setiap anak tangga batu seperti hari pertama. Tetapi kali ini tiada lagi hujan, dan langkahnya tidak lagi goyah. Sami Lim sedang menyiram pokok. Beliau melihatnya. Tangan yang memegang hos air terhenti sekejap, lalu diletakkan ke bawah. Dia berdiri di hadapannya, tidak menunduk hormat, tidak merapatkan tangan, hanya berkata satu ayat. Saya belum boleh memaafkan, tetapi saya akan belajar untuk menerima. Sami Lim mengangguk, matanya bergenang tetapi tidak berpaling. Beliau merapatkan tangan, menunduk sedikit. Terima kasih, anakku. Mei-ling telah kembali. Mei-ling kembali ke kuil bukan seperti pulang ke kampung halaman, tetapi seperti memulakan perjalanan semula dari awal. Kuil masih sama, rumpun kekuah masih mekar. Barisan pokok bodi masih menggugurkan daun seperti biasa. Tetapi dalam dirinya ada sesuatu yang telah retak, tidak pecah sepenuhnya, tidak sembuh sepenuhnya, hanya diam seperti parut. Sami Lim tidak bertanya kemana dia pergi, juga tidak menunjukkan rasa terharu. Beliau masih memanggilnya anakku, masih memberi tugas seperti biasa, memasak, menyiram pokok, mengelap patung, tidak lebih, tidak kurang. Tetapi keadaan normal itulah yang membuatkan Mei-ling merasa lebih lega berbanding pelukan atau kata maaf yang terlambat. Suatu kali, ketika Mei-ling sedang menyapu halaman, Sami muda Jian perlahan-lahan mendekat. "Kak, akak dengan Tuan sebenarnya apa?" Mei-ling memandangnya sambil tersenyum pahit. Dua orang yang sedang belajar untuk memaafkan, dan rasanya kena belajar lama lagi. Jian mengangguk-angguk tetapi tidak faham sepenuhnya. Mei-ling juga tidak coba menjelaskan lebih lanjut. Ada perkara yang orang dewasa pun belum dapat hadam, apatah lagi seorang kanak-kanak. Malam itu, Sami Lim meninggalkan sebuah buku nota di atas meja makan. Halaman pertama tertulis, "Jika kamu belum boleh memanggilku ayah, maka panggillah aku penjaga janji kepada ibumu." Mei-ling tidak membalas tulisan itu, tetapi dia menyimpan buku nota itu di dalam poket bajunya, membawanya setiap kali ke taman belakang. Hari-hari berikutnya, kedua-duanya masih menjaga jarak yang sopan, cukup untuk tidak saling menyakiti lagi. Tetapi sesekali Mei-ling senyap-senyap meletakkan di atas meja Sami Lim perkara-perkara kecil, sekeping kue yang pernah dibuat ibunya, sebungkus teh halia, setangkai bunga kekwa yang baru mekar. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi Sami Lim faham. Suatu hari, dia berdiri di belakang taman melihat Sami Lim menjaga beberapa pokok bunga, lalu tiba-tiba bertanya, "Kalau ibu saya masih hidup, adakah Tuan berani meninggalkan kuil?" Sami Lim mengangkat muka, cahaya senja menyinari bahunya. "Tidak, kerana jika saya berani, 20 tahun lalu saya sudah pergi." Mei-ling terdiam lalu mengangguk. "Kalau begitu, saya paham." Faham tidak bermakna hilang sakit, tetapi faham membantu orang berhenti menyalahkan, seperti duri di dalam hati tidak lagi menusuk setiap kali bernafas. Suatu petang, ketika Mei-ling sedang mengelap patung Guan Yin, Sami Lim masuk dari luar, tangannya memegang sebuah beg kertas. "Saya mau kamu simpan ini." Mei-ling membukanya. Di dalamnya ada seutas gelang tangan kayu cendana yang sudah pudar warnanya. Di tengahnya terukir satu perkataan kecil, Su Yin. "Ini hadiah ibu kamu kepada saya sebelum saya mencukur kepala." Mei-ling menggenggam gelang itu erat, matanya basah. "Bolehkah saya memakainya?" "Boleh,
tapi jangan memakainya sebagai beban. Pakailah ia sebagai sebahagian daripada ibumu untuk mengingatkan bahwa kamu tidak keseorangan. Malam itu, Mei-ling duduk lama di hadapan altar. Dia tidak membaca sutra, tidak memohon apa-apa, hanya merapatkan tangan dan memejamkan mata. Buat pertama kalinya, hatinya tidak bergelora apabila memikirkan perkataan ayah. Pagi keesokannya, semasa menyapu halaman, Mei-ling secara tidak sengaja ternampak buku nota Sammy Lim yang terbuka. Halaman terakhir tertulis, "Anakku telah kembali, bukan untuk memanggilku ayah, tetapi untuk aku belajar menjadi ayah, walaupun sudah terlambat." Mei-ling tersenyum perlahan, senyuman yang tidak ceria tetapi sangat jujur seperti dirinya sendiri. Suatu pagi, ketika Mei-ling sedang bersama Sami muda Jian mengelap patung di dewan utama, bunyi motosikal kedengaran dari jauh. Suasana di kuil yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi tegang. Seorang wanita separuh umur masuk, tangannya memeluk setimbun kertas, mukanya masam. "Saya nak jumpa Sammy Lim." Dia berkata dengan kuat, membuatkan beberapa Sami muda terkejut. Sammy Lim baru sahaja keluar dari bilik belakang, dengan tenang merapatkan tangan. Amitabha, apa yang membuatkan Puan marah di hadapan pintu Buddha? Wanita itu menghulurkan timbunan kertas, suaranya penuh dendam. "Tuan ingat, bila pakai jubah Sami, orang tak berani cakap apa-apakah?" Semua terdiam. Mei-ling terpaku di tengah dewan utama. Mukanya pucat, tangannya menggeletar. Sami-sami muda saling berpandangan cemas, manakala para penganut yang datang untuk sembahyang pagi berbisik-bisik. Sammy Lim tidak terkejut. Beliau turun dari tangga, mengambil timbunan kertas itu, membacanya baris demi baris. Surat itu dihantar kepada Majelis Sangha Negeri, menuduhnya melanggar peraturan keagamaan, memelihara gadis muda di kuil, mempunyai anak luar nikah yang disembunyikan, dan mencemarkan nama baik institusi keagamaan. "Saya akan jawab secara bertulis, dan jika perlu, saya akan berdiri di hadapan semua penganut untuk menjelaskan." Sammy Lim berkata dengan suara yang dalam, tetapi tegas. Wanita itu menjeling ke arah Mei-ling sambil tersenyum sinis. "Dan kamu pula patut sedar diri. Orang bertapa seumur hidup hanya kerana seorang macam kamu, nama baiknya tercemar. Kalau pandai, pergilah, jangan buat orang lain rosak seumur hidup." Mei-ling menunduk, bibirnya digigit kuat hingga berdarah. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berpaling dan senyap-senyap berjalan ke biliknya. Petang itu, berita tersebar ke seluruh kampung. Kuil Cahaya Budi, yang pernah dianggap tempat paling suci di kawasan itu, kini dicap sebagai tempat yang tidak tentu hala. Makcik-makcik yang menjual kuih di pasar bergosip. Pakcik-pakcik teksi menambah beberapa ayat. Saya dah lama tahu. Tengok cara Sami tu pandang budak perempuan tu pun dah tahu. Orang yang datang semakin berkurangan. Sumbangan tidak lagi ada. Malah penganut-penganut lama pun mula berhati-hati. Majlis Sanggah Negeri menghantar surat panggilan. Mereka mahu menjelaskan perkara itu walaupun tidak dinyatakan secara terus terang, tetapi semua faham jika kebenaran seperti yang digembar-gemburkan, Sammy Lim boleh dilucutkan jawatan. Di bilik belakang, Sammy Lim selesai membaca surat panggilan, meletakkannya di atas meja, lalu memandang Mei-ling yang berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat kerana ketakutan. "Saya minta maaf," kata Mei-ling, suaranya serak. "Semua ini salah saya. Saya akan tinggalkan tempat ini. Saya tak akan biarkan Tuan menanggung akibatnya kerana saya." Sammy Lim menggelengkan kepala. "Bukan anakku, kamu tidak menyebabkan apa-apa. Sayalah yang perlu tampil ke hadapan, bukan untuk membela diri, tetapi untuk bertanggung jawab." "Tapi Tuan..."
Beliau memotong, suaranya dalam tetapi tegas. Jika ini harga yang perlu dibayar karena saya tidak mengakuimu dari awal, maka saya sanggup. Tapi jangan sekali lagi menjadikan dirimu sebagai orang yang menanggung beban. Mei Ling menangis teresak-esak. Buat pertama kalinya sejak mengetahui kebenaran, dia memeluk lelaki itu erat, bukan sebagai seorang sami, tetapi sebagai seorang ayah. Pelukan tanpa kata, tanpa gelaran, hanya air mata dan kelegaan selepas bertahun-tahun memikul beban. Malam itu, duduk seorang diri di Dewan Utama. Sami Lim menyalakan sebatang colok lalu menulis, "Peraturan keagamaan bukan untuk menghukum manusia. Peraturan keagamaan wujud untuk mengingatkan. Setiap orang ada sisi manusiawi dan sisi kebudayaan. Apabila sisi manusiawi tersilap, biarlah sisi kebudayaan dalam diri kita menerimanya dengan keikhlasan, bukan dengan melarikan diri." Sesi perbincangan diadakan di kuil air suci, tempat letaknya ibu pejabat Majlis Sangha Negeri. Langit hari itu mendung. Awan kelabu menutupi seolah-olah menandakan satu peristiwa yang tidak mudah dilalui. Sami Lim pagi seorang diri, tanpa kereta, tanpa murid mengiringi. Hanya beliau, jubah coklat yang biasa dipakainya, dan tasbih lusuh di tangan. Wajahnya tenang, tetapi di matanya ada gelombang tersembunyi, orang yang bakal menanggung akibat seumur hidup. Di dalam bilik musyawarat, selain ahli-ahli majlis, terdapat juga beberapa penganut lama, beberapa ketua Sami lain, dan Mei Ling. Dia datang sendiri, memakai baju kurung biru sederhana, rambutnya disanggul kemas, wajahnya tanpa solekan, tetapi matanya lebih bersinar dari biasa. Kerana hari ini dia tidak datang untuk melarikan diri lagi. Pengerusi mesyuarat ialah Sami Besar Nyana Siri, seorang Sami besar berusia lebih 70 tahun, alim dan tegas, terkenal tidak bertolak ansur dalam menjaga nama baik Sangga. Beliau memulakan, "Sami Lim, hari ini kami memanggil mesyuarat ini untuk menjelaskan keraguan yang menyelubungi Tuan tentang isu memelihara seorang gadis muda di kuil yang berkemungkinan anak kandung Tuan dan melanggar peraturan keagamaan. Adakah Tuan mempunyai apa-apa untuk dikatakan?" Seluruh bilik senyap sunyi. Mei Ling menggenggam tangannya erat. Dia mahu berdiri, tetapi Sami Lim perlahan-lahan menoleh dan memberi isyarat agar beliau yang memulakan. "Saya mengaku semua kebenaran." Sami Lim berkata, suaranya tidak bergetar. "Gadis bernama Mei Ling ini memang anak kandung saya. Ibunya adalah seorang wanita yang pernah saya kenali sebelum menjadi Sami. Selepas masuk kuil, saya memutuskan hubungan dan tidak pernah kembali. Baru-baru ini sahaja, saya sadar dia adalah darah daging saya." "Adakah Tuan mengaku salah?" Seorang Sami muda bertanya, suaranya berat. "Ya," jawab Sami Lim dengan tegas. "Salah bukan kerana mempunyai anak. Salah kerana melarikan diri, kerana tidak berani memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah dari awal. Saya tidak menafikan, tidak membela diri. Saya hanya memohon untuk dibenarkan terus menjadi pelindung kepada Mei Ling, bukan sebagai seorang ayah, tetapi sebagai seorang yang pernah berhutang janji." Seorang lagi bersuara, "Tetapi kehadirannya di kuil telah menimbulkan kekacauan, mencemarkan nama baik ajaran Buddha." "Bagaimana Tuan boleh jelaskan?" Pada saat itulah Mei Ling berdiri. "Maafkan saya, izinkan saya berkata beberapa patah perkataan." Sami Besar Nyana Siri mengangguk perlahan. Semua mata tertumpu pada Mei Ling. Dia menarik nafas dalam. "Nama saya Nge Mei Ling. Ibu saya bernama Su Yin, orang yang pernah mempunyai hubungan dengan Sami Lim sebelum beliau menjadi Sami.
Saya tidak dibesarkan dengan ayah. Saya hidup dengan ibu seorang diri, miskin, serba kekurangan, tetapi tidak pernah mendengar ibu saya memburukan beliau walau sepatah kata. Ibu hanya kata ayah, saya telah memilih jalannya sendiri. Saya harus memilih cara hidup saya sendiri. Mei Ling memandang sekeliling. Beberapa sami tua menunduk, beberapa yang muda mengetap bibir. Tiada siapa berkata apa-apa, tetapi semua mendengar setiap perkataan meresap ke dalam hati. Saya datang ke kuil ini bukan untuk mencari ayah, apatah lagi untuk merosakkan nama baik ajaran Buddha. Saya hanya mau tempat untuk hidup dengan baik. Dan jika ayah saya, walaupun sudah menjadi sami, masih mau bertanggung jawab, maka kesalahannya bukan terletak pada peraturan keagamaan, tetapi pada hati manusia yang tidak cukup lapang dada. Dia menunduk, suaranya serak. Saya tidak memohon semua orang memaafkan. Saya hanya memohon untuk dibenarkan terus hidup di sini. Sebagai seorang sukarelawan biasa, senyap sunyi sehingga terdengar nafas setiap orang. Sami besar Nyana Siri mengetuk meja perlahan. Perkara ini akan dibincangkan secara tertutup oleh majelis sekali lagi. Tetapi ada satu perkara yang saya ingin katakan. Sebagai seorang Sami, tiada siapa yang dapat lari dari masa lalu. Yang penting ialah bagaimana kita menggunakan masa kini untuk menebusnya. Beliau memandang Sami Lim. Saya tidak menghukum Tuan, tetapi saya berharap Tuan akan hidup dengan lebih telus dan lebih berbelas kasihan pada sisa hidup Tuan. Karena sekarang Tuan tidak lagi bertapa seorang diri, tetapi juga bertapa untuk menjadi teladan kepada orang lain, terutamanya anak perempuan Tuan. Mesyuarat berakhir, tiada siapa yang diikat, tiada siapa yang didisiplinkan. Tetapi sejak hari itu, kisah antara Mei Ling dan Sami Lim tidak lagi menjadi rahasia. Ia menjadi sesuatu yang orang lihat bukan untuk mengkritik, tetapi untuk belajar bagaimana menghadapi kesilapan tanpa melarikan diri. Sejak mesyuarat di kuil air suci, tiada siapa lagi yang secara terbuka mengumpat tentang hal Sami Lim dan Mei Ling, tetapi kesunyian itu tidak bermakna pengampunan sepenuhnya. Bisikan di belakang, pandangan aneh setiap kali Mei Ling melintasi halaman kuil, semuanya adalah ketukan perlahan, tetapi berterusan di hati kedua-dua bapa dan anak itu. Mei Ling masih tinggal di kuil, masih melakukan kerja-kerja amal setiap hari, masih menjaga rutin seperti orang lain. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Dia kurang tersenyum, kurang berbual dengan Sami muda Jian, juga tidak lagi tinggal selepas waktu sembahyang untuk berbual dengan Sami-Sami lain. Suatu hari di dapur, ketika sedang membungkus kuih untuk upacara bulan mengambang, dia mendengar dua penganut wanita berbual berdekatan. Nampak macam tuh, tapi susah juga nak terima. Seseorang yang pernah tinggalkan istri, sekarang dah jadi Sami, tinggal pula dengan anak perempuan. Entah-entah itu cuma alasan, lagipun dengar cerita dulu, budak ni pernah terlibat dengan Samseng, seram betul. Mei Ling mendengar semuanya tanpa bertindak balas, hanya diam-diam meneruskan membungkus kue, tetapi tangannya menggeletar sedikit, lipatan kue menjadi sengit. Seorang Sami wanita melihatnya dan melangkah untuk membantu. Tetapi Mei Ling menggeleng perlahan. Saya boleh buat, cuma perlukan sedikit ketenangan. Petang itu, Mei Ling naik ke menara loceng seorang diri. Angin petang bertiup kencang, bunyi loceng bergema jauh hingga ke sawah padi. Dia duduk di atas tangga batu yang sejuk, matanya memandang ke arah gunung di kejauhan. Di dalam hatinya, satu soal terus berulang. Apakah aku layak untuk tinggal di sini? Dari belakang, Sami Lim senyap-senyap melangkah datang. Beliau tidak bertanya, juga tidak memandang matanya, hanya duduk di sebelahnya, kedua-dua tangannya mengosok lutut yang sudah letih.
Angin hari ini sejuk betul, katanya perlahan. Kamu pakai baju nipis macam ni, tak sejuk kah? Mei Ling tersenyum nipis. Saya dah biasa. Sejuk di luar tak sama dengan sejuk di dalam hati. Kata-kata itu membuatkan Sammy Lim terhenti. Beliau tahu luka anaknya bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Ayah yang pernah memilih untuk berdiam diri demi menjaga nama baik sebagai Sammy telah membiarkan anak perempuannya membesar dengan kepahitan yang tidak terkata. Saya tahu, kamu tak perlukan saya jelaskan apa-apa lagi. Tapi kalau boleh, izinkan saya buat satu perkara, satu saja. Mei Ling menoleh, dia menunggu. Sammy Lim mengeluarkan dari poket jubahnya seutas tasbih kecil, lama dan berwarna gelap di mamah usia. Ini tasbih yang ibu kamu tinggalkan dalam sepucuk surat saya sembunyikan selama ini. Hari ini saya nak berikan semula kepada kamu, bukan untuk kamu memaafkan, tetapi untuk kamu ingat, kamu ada hak untuk menyimpan masa lalu ibumu sebagai sebahagian dari dirimu, tanpa perlu menafikannya. Mei Ling mengambil tasbih itu, meletakkannya di telapak tangannya. Biji-biji kayu cendana kecil itu menyentuh kulitnya, seperti titisan air mata ibunya dahulu, meresap ke dalam setiap sel kenangan. Dia mengangguk perlahan. Saya akan simpan. Tapi saya juga harap Tuan simpan satu perkara. Perkara apa? Jangan coba menjadi ayah, cukuplah menjadi Tuan, orang yang boleh saya harapkan pada saat saya paling lemah. Sammy Lim mengangkat muka, matanya berkaca, beliau mengangguk. Buat pertama kalinya dalam hidup, beliau tidak cuba menjadi ayah, tetapi memilih untuk menjadi orang di sisinya, seorang yang cukup tenang, cukup senyap, agar anaknya boleh terus berjalan tanpa takut jatuh. Malam itu, selepas selesai sembahyang, Mei Ling tidak pulang ke bilik seperti biasa. Dia duduk di dewan utama berhadapan patung Buddha. Dia tidak berdoa, tidak meminta apa-apa, hanya menggumamkan satu ayat. Saya tidak sempurna, tetapi saya akan hidup dengan jujur. Dan pada saat itu, buat pertama kalinya selepas semua peristiwa, Mei Ling merasa hatinya lebih ringan. Bukan karena sesiapa telah memaafkan, tetapi karena dirinya sendiri sedang belajar untuk tidak menghukum dirinya lagi. Pagi-pagi, ketika embun masih menutupi lorong-lorong batu di sekitar kuil, sesosok tubuh berdiri di hadapan pintu gerbang, tinggi tegap, jaket hitam, tangan bertatu naga, wajahnya dingin. Matanya tidak kelihatan seperti mencari jalan keinsafan, tetapi seperti mau menarik seseorang kembali ke jurang derita. Bagi aku jumpa Mei Ling, dia menjerit apabila melihat Sammy muda Jian mengintai di sebalik pintu. Sammy Lim baru sahaja keluar dari dewan utama. Pandangannya bertemu dengan lelaki itu. Wajahnya hanya terhenti sekejap, kemudian terus melangkah ke hadapan. Amitabha, pintu kuil adalah tempat suci, sila perlahankan suara. Jangan kau nak berlaga alim, lelaki itu mendengus. Aku tahu budak Mei Ling ada di sini. Dia lari dari aku dah lama. Sekarang nak jadi sami perempuan pula untuk cuci dosa. Bunyi bising itu membuatkan Mei Ling berlari keluar dari dalam. Sebaik sahaja melihat lelaki itu, kakinya seolah-olah terpaku. Tanpa perlu bertanya, dia tahu Wong telah sampai. Awak, macam mana awak tahu saya di sini? Kau ingat kau boleh lari selamanya? Dia mendengus. Duit aku mana? Kontrak yang kau tanda tangan mana? Jangan ingat masuk kuil boleh selesai. Sammy Lim melangkah ke hadapan, berdiri di antara mereka berdua. Jika kamu masih mengancamnya, saya akan laporkan pada polis. Wong tertawa sinis. Laporkanlah, tapi tanya Mei Ling tu berani tak cakap benar? Atau masa lalu dia pun tak bersih mana?
Mei-ling pucat, dia melangkah ke hadapan. Awak nak apa? Nak kau bayar hutang? Aku tak perlukan duit. Aku cuma nak kau keluar dari kuil, tanda tangan semula kontrak, buat 2 lagi rakaman video seperti yang diminta, lepas tu kau nak pergi mana, pergilah. Seperti petir di siang hari, semua orang di kuil terkejut. Sami Lim tidak berkata apa-apa, tetapi matanya tergoncang. Manakala Mei-ling menunduk, kedua-dua tangannya digenggam erat menjadi penumbuk. Tengah hari itu, suasana di kuil berat seperti batu. Mei-ling duduk di dalam bilik, tangannya menutup muka, seluruh badannya menggeletar kerana malu dan terhina. Sami Lim masuk, beliau tidak menyalahkan, hanya duduk berhadapan dengannya. "Betul ke anakku?" Mei-ling mengangguk, air matanya jatuh berlinangan. Saya pernah dipaksa olehnya untuk merakam video-video lucah. Kontrak itu palsu, tapi saya terpaksa tanda tangan. Masa tu ibu baru meninggal, saya tak ada duit, tak ada tempat bergantung. Saya salah. Dia teresak-esak, tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sami Lim memegang tangannya, tidak menghakimi, tidak bertanya lebih lanjut, hanya diam seperti seorang ayah yang sedang melindungi anaknya dari badai. "Kamu mau tinggalkan kuil?" beliau bertanya. "Tidak, tapi kalau saya tinggal, orang akan fikir Tuan melindungi saya. Mereka akan mengumpat." Mereka sudah pun mengumpat, Sami Lim memotong. "Tapi saya tidak pernah memilihmu kerana apa yang orang kata. Saya memilihmu kerana kamu perlu dilindungi." Mei-ling menangis. Tetapi kali ini bukan menangis kerana malu, tetapi kerana buat pertama kalinya dalam hidup, ada orang yang sanggup menanggung beban bersamanya walaupun dia tidak layak. Petang itu di halaman kuil, Mei-ling berdiri di hadapan sekumpulan penganut yang berkumpul seperti biasa. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Nama saya Mei-ling. Saya pernah bersalah. Saya pernah tersesat jauh. Tetapi ketua Sami di sini adalah ayah kandung saya. Satu-satunya orang yang tidak meninggalkan saya ketika saya berada di titik terendah. Jika semua orang mau menghalau saya pergi, saya terima. Tetapi janganlah libatkan beliau dalam kesalahan yang saya sendiri lakukan." Semua terdiam. Ada yang menunduk, ada yang menitiskan air mata. Tiada siapa yang bersuara. Hanya bunyi loceng kuil yang bergema perlahan seperti satu penghakiman dan juga satu pengampunan. Malam itu, Wong kembali tetapi tidak lagi melihat Mei-ling. Sebaliknya, beberapa orang kampung berdiri menghalang di hadapan pintu dengan kayu di tangan. Seorang lelaki tua berkata, "Budak tu tak berhutang apa-apa dengan kamu lagi. Kami akan ke balai membuat laporan. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, kami tak akan lepaskan." Wong tertawa sinis, tetapi matanya mula goyah. Dia tidak tahu bahwa apabila seseorang disayangi, dia tidak lagi lemah. Dia memusingkan motosikalnya, dan kali ini benar-benar berundur. Selepas Wang pergi, tiada siapa melihatnya ke kawasan itu lagi. Beberapa orang meneka dia telah dipanggil oleh polis. Yang lain berkata dia telah terjerat hutang yang banyak sehingga tidak berani bertindak lagi. Bagi Mei-ling, kehilangan lelaki itu tidak lagi penting. Yang penting ialah dia tidak lagi merasa takut. Setiap pagi dia masih bangun awal, menyapu halaman, menjaga pokok, dan membantu sami-sami muda menghafal sutra. Tetapi kini di matanya ada kekuatan dalaman, tidak lagi mengelak, tidak lagi terkejut dengan bisikan orang. Suatu kali ketika sedang mengelap altar, Sami muda Jian bertanya, "Kak Mei-ling, akak marah pada tuan tak?" Mei-ling berhenti, memandang budak itu. Seketika kemudian baru menjawab perlahan, "Pernah, tapi dah habis."
Macam kita pernah salahkan pokok sebab tak lindungi kita dari hujan. Tapi kita lupa ia dah berdiri di situ seumur hidup untuk lindungi kita dari panas. Jian membulatkan mata, mengangguk-ngangguk. Saya ingat akak yang pokok tuh. Mei Ling tersenyum perlahan. Buat pertama kalinya selepas beberapa minggu, dia merasa dirinya benar-benar hidup. Bukan sekadar wujud di tengah badai, tetapi hidup sebagai seorang manusia biasa, tahu menyayangi, tahu melepaskan. Kabar angin akhirnya reda. Sebahagiannya, kerana penduduk kampung telah menyaksikan Mei Ling berdepan secara langsung di hadapan orang ramai tanpa mengelak. Sebahagian lagi, kerana Sammy Lim selepas semua itu masih terus hidup seperti dahulu, tidak membantah, tidak membela diri, hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang Sami. Tetapi satu cabaran baru datang. Majlis Sanggah Negeri menghantar surat rasmi memaklumkan akan ada rombongan pemeriksa datang untuk meninjau semula keadaan kuil Cahaya Budi dan pada masa yang sama berbincang dengan Ketua Sami mengenai isu-isu berkaitan masa lalu pribadi dan peraturan kuil. Terus terang, mereka belum melupakannya. Mereka masih melihat Mei Ling sebagai satu calar pada cermin kealiman Sammy Lim. Kali ini, Mei Ling sendiri yang tampil ke hadapan. Biar saya tulis surat penjelasan. Dia berkata kepada ayahnya, saya akan tanda tangan. Bukan untuk merayu, tetapi untuk mereka tahu kebenaran tidak seperti yang mereka sangka. Sammy Lim memandangnya lama lalu mengangguk. Jika kamu buat ini karena saya, jangan. Tapi jika kamu buat ini untuk dirimu sendiri, saya sokong. Mei Ling tersenyum. Saya buat untuk saya. Kerana jika saya terus biarkan orang fikir saya adalah aib Tuan, maka saya sendiri yang hidup tidak jujur dengan diri sendiri. 2 hari kemudian, Majlis Sangha menerima sepucuk surat tulisan tangan. Isinya tidak merayu, tidak membela diri, hanya satu helaian kertas. Kepada Majlis Sangha Negeri. Nama saya Ngeng Mei Ling, yang kini tinggal di Kuil Cahaya Budi sebagai sukarelawan. Saya adalah anak kandung Sammy Lim. Saya pernah melakukan kesilapan, pernah tersesat dari landasan moral. Tetapi Tuan, walaupun tidak lagi menjadi ayah secara rasmi, telah memberi saya peluang untuk memulaikan semula. Jika ada sesiapa yang perlu dinilai kealimannya, itu adalah saya, bukan orang yang telah diam menanggung cemoohan agar saya dapat hidup dengan tenang. Saya tidak memohon untuk dibenarkan tinggal. Saya hanya memohon, janganlah menilai kealiman seseorang melalui luka yang terpaksa mereka sembunyikan seumur hidup. Hormat saya, Ngo Mei Ling. Surat itu diedarkan di kalangan ahli majlis. Ada yang membacanya lalu diam, ada yang mengeluh. Tetapi tiada siapa berani menafikan satu perkara. Anak perempuan yang pernah dianggap sebagai aib kuil, kini adalah orang yang paling jujur di tengah-tengah pusaran prasangka. Hujung bulan itu, keputusan rasmi dihantar, tiada tindakan disiplin, tiada pelucutan jawatan, tetapi meminta Sammy Lim tidak menerima mana-mana ahli keluarga lagi ke dalam kuil pada masa hadapan. Itu adalah satu kemenangan, bukan kemenangan ke atas orang lain, tetapi kemenangan ke atas takdir. Malam itu, Mei Ling duduk di anjung kuil, matanya memandang ke arah bulan. Sammy Lim melangkah datang, meletakkan tangannya di bahunya. Saya pernah fikir saya perlu melindungimu seumur hidup. Mei Ling memandangnya sambil tersenyum. Sekarang, saya akan melindungi Tuan. Bukan dengan cara mengelak dari pandangan orang ramai, tetapi dengan cara hidup dengan betul, hidup dengan jujur, seperti yang pernah Tuan lakukan. Suatu petang awal musim panas, ketika matahari baru sahaja redup di atas bumbung kuil yang berlumut, seorang lelaki berhenti di hadapan pintu gerbang. Dia berpakaian sederhana, kemeja putih, seluar kain, tangannya membawa beg kecil,
Penampilannya tidak ubah seperti para penziarah biasa. Tetapi pandangannya apabila melihat papan nama kuil Cahaya Budi penuh keraguan, seolah-olah membawa satu hutang yang tidak pernah berani dihadapi. Saya cari Cik Mei Ling, dia berkata kepada Sami muda Jian, Mei Ling yang pernah bekerja di dapur amal di bandar 3 tahun lalu. Jian tidak menjawab, hanya senyap-senyap berlari ke dalam. Seketika kemudian, Mei Ling keluar. Dia tergamam apabila melihat lelaki itu. Ken, hai Mei Ling. Dia tersenyum, senyuman yang sangat lembut, sangat lama. Kamu masih kenal saya? Ken, orang yang pernah menjadi sukarelawan bersamanya di dapur amal. Satu-satunya orang yang pernah bertanya, kamu sakitkah apabila melihat kesan lebam di tangannya yang dikatakannya jatuh motor? Orang yang telah senyap-senyap pergi selepas mengetahui dia hilang tanpa sebarang pesanan. Saya tak sangka akan jumpa awak di sini. Saya pun tak bercadang nak datang, tapi bila saya nampak nama kamu dalam senarai penulis surat terbuka kepada Majelis Sangha, saya tahu saya patut datang. Mei Ling memandangnya, keliru, terharu, dan sedikit waspada. Ken tidak menyalahkan, tidak merayu, hanya dengan perlahan menceritakan bahwa selepas dia hilang, dia pernah mencari, pernah bertanya, pernah menyalahkan dirinya karena tidak dapat menahannya. Dia tidak tahu sejauh mana Mei Ling telah jatuh, tetapi dia tahu seorang gadis seperti Mei Ling tidak akan lari jika tidak terdesak. Saya tak datang untuk ungkit masa lalu. Ken berkata, saya cuma nak tanya, kalau sekarang kamu ada peluang untuk hidup normal, tanpa perlu sembunyi, kamu nak cuba lagi tak? Soalan itu membuatkan Mei Ling terdiam, bukan kerana terharu, tetapi kerana takut. Dia sudah terbiasa dengan kesunyian di kuil, dengan setiap pagi mendengar loceng, setiap malam membaca sutra. Dia pernah pikir dia sudah melepaskan segalanya, tiada siapa lagi di luar yang menunggunya. Tetapi sekarang, orang itu berdiri di sini, nyata, dan dengan satu jemputan yang tidak membawa tekanan, hanya membawa peluang. Malam itu, dia duduk bersama Sami Lim di bawah beranda. Kedua-dua bapa dan anak itu diam untuk seketika. Akhirnya dia bertanya, kalau saya tinggalkan kuil, Tuan akan sedih tak? Sami Lim mengangguk. Ya, tapi kalau kamu tinggal kerana takut, saya akan lebih sedih. Saya tak tahu sama ada saya masih sesuai dengan kehidupan biasa. Tiada siapa lahir sesuai dengan apa-apa. Tapi kamu dah cukup kuat untuk memilih. Dan saya cuma harap selepas semua ini, kamu hidup lebih ringan, lebih bahagia. Ajaran itu di dalam hati, tidak semestinya di dalam kuil. Buat pertama kalinya, Mei Ling merebahkan kepalanya di bahu ayahnya seperti seorang kanak-kanak, seperti masa lalu yang tidak pernah wujud. Pagi keesokannya, dia ke pintu kuil. Ken masih menunggu di situ. Di tangannya ada sebuah jaket lama, jaket yang 3 tahun lalu pernah dipinjamkannya ketika hujan tiba-tiba turun dan dia tidak memulangkannya. Awak simpan benda ni selama ni? Saya tak berani basuh, takut hilang bau debu jalanan. Dia tersenyum, matanya bergenang. Ken menghulurkan tangan. Tak perlu tergesa-gesa, tapi kalau kamu nak cuba lagi, saya akan tunggu di hujung jalan, tak memaksa, tak menarik, hanya berdiri diam. Mei Ling tidak menyambut tangannya, juga tidak menolak. Dia hanya berkata perlahan, bagi saya sedikit masa lagi untuk pastikan saya melangkah dengan kaki sendiri, bukan karena sesiapa dan bukan untuk lari. Ken mengangguk. Dia berpaling tanpa tergesa-gesa. Bayangnya hilang perlahan-lahan di sebalik lorong yang rendang. Manakala Mei Ling buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, merasa hatinya tidak semestinya tenang, tetapi sangat jelas. 3 hari berlalu sejak Ken meninggalkan kuil, Mei Ling masih belum membuat keputusan.
Dia masih bangun awal, masih menyapu halaman, masih membaca sutra, dan menjaga rumpun kekua putih di belakang taman. Tetapi setiap tindakan tiba-tiba terasa berat, seolah-olah setiap perkara yang dilakukannya perlu ditanya berulang kali kepada dirinya sendiri. Aku di sini karena ketenangan atau karena takut untuk kembali ke dunia luar? Malam itu dia tidak tidur. Dia duduk di hadapan altar Buddha. Cahaya lilin yang berkelip-kelip memancarkan bayang gadis kecil di dinding kayu. Di tangannya ada tasbih ibunya yang sudah pudar warnanya. Dia menggenggamnya erat, air matanya jatuh senyap. Ibu, kalau ibu masih hidup, ibu, nak saya tinggal atau pergi? Angin menyelinap masuk melalui celah pintu. Bunyi angin tidak membawa kata-kata, tetapi menggetarkan loceng angin di beranda. Benda yang pernah digantung oleh ibunya di luar beranda rumah kecil mereka, pernah berkata, bila angin cukup kuat, loceng akan berbunyi sendiri. Mei Ling mengetap bibir, itulah jawabannya. Pagi keesokannya, dia meminta untuk bertemu Sami Lim. Kedua-dua bapak dan anak itu duduk berhadapan di dalam bilik lama, tempat yang pernah menyaksikan dia menangis teresak-esak, pernah menyaksikan pengakuan pahit. Saya anak tuan, kata Mei Ling, suaranya tenang. Saya dah buat keputusan, saya akan tinggalkan kuil. Sami Lim mengangguk, tidak terkejut. Kamu pasti? Saya pergi bukan untuk tinggalkan ajaran Buddha. Saya pergi untuk hidup, untuk amalkan apa yang saya belajar di sini. Berbaik dengan diri sendiri, baru boleh berharap untuk berbaik dengan orang lain. Tentang Ken, saya tak tahu apa perasaan itu. Tapi kalau ada peluang, saya tak akan lari macam dulu. Sami Lim terdiam seketika lalu berkata, saya gembira, bukan karena kamu pergi, tetapi karena buat pertama kalinya kamu berani memilih sesuatu tanpa rasa takut. Mei Ling tersenyum, matanya bergenang tetapi tidak lemah. Kalau satu hari nanti saya kembali, Tuan masih ada di sini? Selagi masih bernafas, saya masih menunggu. Hari Mei Ling meninggalkan kuil, langit tidak hujan, tetapi angin bertiup kencang. Loceng kuil bergema sayu. Dia berdiri di hadapan pintu gerbang, menoleh ke belakang, melihat bumbung berlumut, langkah-langkah kecil Sami muda, dan rumpun kekua putih yang baru mekar sekuntum lagi. Saya pergi dulu, Tuan, katanya. Sami Lim tidak keluar menghantar, hanya berdiri di anjung, tangannya memutar tasbih, perlahan menjawab, pergilah. Tapi ingat, bawa bersama cahaya. Dia menuruni setiap anak tangga batu dengan perlahan, tetapi tegap. Di kaki bukit, Ken sedang berdiri di situ, tanpa bunga, tanpa buah tangan, tanpa janji, hanya menghulurkan jaket lama dan tersenyum. Kamu betul-betul pergi. Mei Ling mengangguk. Saya pergi untuk hidup dengan jujur. Nak kawin dengan siapa, nak pergi mana, itu nanti fikir. Mereka berdua tertawa, ringan seperti awan, seolah-olah hidup pernah terlalu berat, jadi sekarang hanya mau bernafas seringan mungkin. Malam itu, kuil Cahaya Budi sekali lagi bergema dengan bunyi ketukan kayu sutra. Sami Lim duduk seorang diri di dewan utama. Di atas meja ada sapu tangan yang ditinggalkan Mei Ling dan sebaris tulisan tangan yang kemas. Anak perempuan Tuan bukan lagi budak yang penakut. Saya pergi, saya akan hidup. Beliau memejamkan mata, merapatkan tangan, dan buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun bertapa, beliau membaca satu sutra, bukan untuk sesiapa, tetapi untuk menghantar orang yang paling disayanginya, melangkah keluar dari bayang-bayangnya tanpa perlu menunduk lagi. Mei Ling menyewa sebuah bilik kecil di pinggir bandar, tidak dekat dengan kuil, tetapi juga tidak terlalu dekat dengan kesibukan kota.
Satu tempat yang cukup untuk melangkah keluar dari masa lalu dan cukup jauh agar tiada siapa mengenalinya sebagai anak seorang Sami. Ken membantunya berpindah barang, senyap-senyap meletakkan setiap barang, kemudian membersihkan habuk di sudut bilik. Dia tidak bertanya terlalu banyak, juga tidak membawa sebarang harapan, hanya berdiri di belakang setiap kali Mei-ling perlukan, seperti dahulu, seolah-olah tidak pernah ada 3 tahun yang senyap. Saya nak cari kerja semula. Mei-ling berkata pada suatu pagi, kerja apapun boleh, asalkan cukup untuk hidup tanpa minta duit sesiapa. Ken membawanya ke sebuah kafe buku, di mana rakannya memerlukan seorang pelayan merangkap pengurus kaunter bacaan. Tidak berat, tidak berkaitan dengan masa lalu, hanya memerlukan seseorang yang tahu untuk diam apabila perlu dan tahu untuk senyum dengan baik kepada pelanggan. Mei-ling boleh melakukannya, walaupun kadang-kadang masih kekok, tetapi matanya sudah mempunyai tempat berpaut. Bukan Ken, tetapi dirinya sendiri. Suatu tengah hari ketika sedang menyusun buku di rak, dia mendengar bunyi loceng angin di luar pintu. Seorang wanita masuk bersama anak lelakinya yang berusia sekitar 10 tahun. Budak itu berlari ke sana-sini, kemudian berhenti di hadapan Mei-ling. Kakak cantik macam ibu saya masa muda. Mei-ling tertawa. Ibunya dengan malu menarik budak itu pergi, tetapi Mei-ling tidak marah. Sudah lama tiada siapa memanggilnya cantik tanpa disertai pandangan menghakimi. Apabila pelanggan pulang, dia duduk di kerusi kayu di sudut, membuka sebuah buku lama. Halaman pertama tertulis 1 ayat. Manusia tidak ditakrifkan oleh kesilapan mereka, tetapi oleh cara mereka bangkit darinya. Dia memejamkan mata, menyandarkan kepala ke rak buku, menghembuskan nafas panjang. Malam itu, Ken membawanya makan. Bukan restoran mewah, hanya gerai mie sup di hujung lorong. Macam mana? Dia bertanya ketika mereka berdua duduk di tepi jalan, tangan memegang mangkuk panas. Saya rasa saya masih hidup, betul-betul hidup. Tak lari, tak berpura-pura, tak mengasihani diri sendiri. Dan awak? Dan diam seketika, lalu menoleh. Saya? Pertama kali saya nampak kamu duduk dalam kehidupan biasa tanpa rasa takut. Bukan sebab ada saya, tapi sebab kamu tak takut pada diri sendiri lagi. Mei-ling memandangnya. Seketika sunyi, kemudian dia berkata, Ken, kalau satu hari nanti saya nak jadi istri, jadi ibu, jadi seorang wanita yang sebenar, awak rasa saya layak tak? Layak, bukan sebab kamu sempurna, tapi sebab kamu dah lalui neraka, tapi masih tak hilang kemanusiaan. Jawaban itu membuatkan Mei-ling berpaling, matanya berkaca. Sudah lama tiada siapa berkata dengannya dengan nada begitu, tidak mengasihani, tidak memuja, hanya pengiktirafan dari seseorang yang melihat dengan jelas setiap parutnya, tetapi masih memilih untuk tinggal. Beberapa hari kemudian, ketika pulang lewat dari kerja, Mei-ling mendapati ada sebuah beg kertas di hadapan pintu biliknya. Di dalamnya ada sehelai gaun putih ringkas bersama sekeping nota kecil. Bukan untuk kamu pakai untuk sesiapa, tapi untuk kamu pakai untuk dirimu sendiri bila kamu rasa kamu layak dengan keindahan. Ken Mei-ling memeluk gaun itu, matanya berkaca. Dia belum menjawab apa-apa kepada Ken, juga belum berkata cinta atau tunggu saya, tetapi di dalam hatinya buat pertama kalinya dia tahu, mungkin dunia ini pernah melemparkan batu kepadanya, tetapi dia tidak perlukan sesiapa untuk membersihkan masa lalunya. Dia telah bangkit sendiri, dan kali ini dia akan melangkah ke arah kebahagiaan, bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk membuktikan bahwa orang yang pernah tersilap pun berhak untuk disayangi dan hidup sepenuhnya. Ketua Sami dan gadis asing, satu pertemuan jodoh yang membuatkan seluruh kuil gempar.
Bahagian ini membawa watak Mei Ling ke kemuncak emosi terakhir apabila ayahnya, Sammy Lim, tiba-tiba jatuh sakit tenat. Dia berdiri di antara dua jalan, kembali untuk berbakti atau meneruskan kehidupannya yang sedang berangsur pulih. Satu pilihan yang tidak mudah, tetapi perlu untuk menyempurnakan jodoh yang telah terjalin. Bagian 19, kembali bukan lagi sebagai yang lemah. Malam itu, Mei Ling sedang mengemas di kafe apabila teleponnya berbunyi. Panggilan dari Sammy muda, Jian. Suara budak itu bergetar cemas. "Kak Mei Ling, Tuan Lim, Tuan masuk hospital. Pagi tadi, Tuan pengsan masa tengah baca sutra. Dokter kata ada tanda-tanda lemah jantung." Tuan tak nak duduk hospital, asyik nak balik kuil. Mei Ling terdiam, seluruh badannya seolah-olah membeku. Sejam kemudian, dia sudah berada di hospital negeri. Sammy Lim terbaring diam di atas katil putih, kurus dan pucat, bernafas dengan bantuan oksigen. Matanya terpejam separah, bulu matanya masih meneduh seperti hari dia masih kecil. Petang-petang di mana ibunya memeluknya, duduk menunggu di tepi perigi, tempat di mana seorang anak kecil mengimpikan seorang ayah yang asing. Mei Ling duduk di tepi katil, memegang tangannya. Tangannya masih hangat, tetapi kehangatan yang semakin pudar, seperti cahaya matahari yang terbenam di atas bumbung kuil. "Tuan, ini saya," dia berkata perlahan. "Saya dah tak salahkan Tuan lagi." "Tapi Tuan, jangan tinggalkan saya macam ibu, boleh tak?" Beliau menggerakkan bibir, suaranya perlahan seperti angin. "Kamu hidup baik. Baik, tapi tanpa Tuan, rasanya tak cukup." Sammy Lim memandangnya, matanya tenang tetapi berkaca. Beliau coba menarik nafas dalam, lalu berkata dengan lebih jelas, "Jangan tinggalkan hidup yang baru kamu mulakan. Kamu layak mendapatkannya. Jangan kembali kerana kasihan. Kembalilah jika hatimu memanggilmu pulang." Mei Ling menangis teresak-esak. Bertahun-tahun dia mendambakan satu pengakuan. Kini apabila mendapatkannya, hatinya seolah-olah terbelah dua. Ken tiba di hospital pada malam itu juga. Dia memegang bahu Mei Ling tanpa berkata apa-apa, hanya berdiri di sebelahnya seperti biasa. "Saya kena pilih," kata Mei Ling, matanya merah. "Kalau saya balik kuil, saya tinggalkan semua yang baru saya bina. Kalau saya tinggal, saya biarkan ayah saya seorang diri menghadapi hari-hari terakhirnya." Ken tidak menjawab serta-merta. Seketika kemudian, dia berkata, "Mei Ling, kamu boleh pergi, kamu juga boleh tinggal. Tapi yang penting bukan pilih jalan mana, tapi jangan biarkan dirimu menyesal kerana tidak melangkah pada waktu yang tepat. Tapi macam mana nak tahu waktu yang tepat? Bila kamu tahu apa yang kamu buat adalah untuk menjaga kemanusiaan, bukan untuk lari atau menebus dosa." Pagi keesokannya, Mei Ling melakukan sesuatu yang 3 tahun lalu tidak pernah dilakukannya. Dia memohon berhenti kerja. Tidak berkata berhenti sementara, juga tidak berkata berhenti beberapa hari. Dia menulis sepucuk surat, "Saya memohon berhenti untuk menjaga orang yang pernah tidak cukup berani menjadi ayah, tetapi tetap orang yang saya berhutang satu kepulangan." Dia kembali ke kuil Cahaya Budi pada hari itu juga. Pintu kuil masih lama, tangga batu masih berlumut, tetapi orang yang menunggunya di atas bukan lagi bayangan ibu seperti dalam kenangan, tetapi seorang ayah yang nyata, yang setiap nafasnya sedang menahan sisa kehidupan. 3 hari kemudian, Sammy Lim keluar dari hospital, tetapi sudah sangat lemah. Mei Ling memohon izin dari majelis sangga agar ayahnya dapat berehat di bilik rehat di belakang. Dia tidak masuk ke kawasan dalam kuil, tidak membaca sutra, tidak memakai baju biru, dia hanya duduk di sebelahnya setiap petang, menumbuk halia, memasak air, membancuh teh ubat, meletakkan tuala hangat. Setiap kali ayahnya batuk, dia memeluk belakangnya.
buat pertama kalinya menjadi anak yang sebenar. Suatu petang ketika hujan renyai, ayahnya bertanya, "Kamu menyesal tak?" "Tidak, sebab saya pilih untuk kembali, bukan untuk selamatkan Tuan, tapi untuk hidup menunaikan kata-kata ibu." Memaafkan adalah satu cara berterima kasih kepada orang yang pernah lemah. Samilim tersenyum lemah mengangguk perlahan. Kalau begitu, saya tenang. Malam itu, dia menulis sepucuk surat untuk dirinya sendiri. Aku telah kembali, bukan untuk meninggalkan diriku yang sekarang, tetapi untuk menyempurnakannya. Aku belum tahu bila akan kembali kepadamu. Tapi, jika kau masih berdiri di hujung jalan yang sama, tunggulah aku sekejap lagi. Dan kemudian dia meletakkan pen, tidak menangis, tidak bergetar. Karena buat pertama kalinya dalam hidup, dia tahu dia berada di tempat yang betul, bersama orang yang betul, bukan karena karma, tetapi karena kasih sayang. Bulan itu, bunga kekwa di belakang kuil mekar lebih lebat dari biasa. Setiap kuntumnya putih bersih, seolah-olah tidak pernah disentuh debu, bergoyang ditiup angin lembut, seperti orang yang sudah cukup puas tanpa perlu menahan apa-apa lagi. Kesehatan Samilim semakin merosot. Setiap pagi beliau duduk di kerusi kayu yang biasa, matanya memandang ke arah tangga batu yang menuju ke lembah berkabus. Mei Ling berada di sisinya, tidak memakai baju biru, tidak membaca sutra, tetapi kehadirannya seperti sebagian yang tidak dapat dipisahkan. "Tuan, ada apa-apa hajat?" dia bertanya suatu petang ketika sedang memotong kuku ayahnya. "Hajat? Kalau ada kehidupan akan datang, saya masih mau jadi ayah kamu. Tapi kali ini saya tak akan lari lagi." Mei Ling menunduk, matanya pedih. "Saya pula berharap ibu masih hidup untuk tengok semua ni." Samilim mengangguk perlahan. "Tapi saya yakin dia nampak. Kalau tidak, kenapa bunga kekwa mekar tepat pada masanya?" Malam itu hujan turun renyai-renyai. Bulan tidak terang, tetapi awan juga tidak gelap. Mei Ling terlelap di sisi katil ayahnya. Tangannya masih memegang tangan Samilim. Menjelang subuh, dia terkejut karena angin sejuk menyelinap masuk melalui celah pintu. Dia melihat ke atas, ayahnya telah pergi dengan sangat senyap, sangat perlahan, tanpa sebarang hembusan nafas terakhir. Hanya tasbih di tangannya terputus, sebiji manik bulat jatuh ke lantai. Mei Ling tidak meraung. Dia duduk di situ lama, kemudian merapatkan tangan, menunduk. "Anak perempuan Tuan, mohon mengiringi Tuan buat kali terakhir. Saya tak janji akan jadi sami, tapi saya janji akan hidup dengan baik supaya Tuan tak malu." Pengebumiannya berlangsung sederhana seperti kehidupannya. Tiada bendera, tiada sumbangan besar. Hanya beberapa puluh penganut rapat, para Sami rakan seperjuangan, dan Ken. Dia berdiri senyap di belakang, tidak mencela, tidak menuntut apa-apa. Mei Ling memakai baju kurung putih, tanpa kain berkabung, tetapi semua faham dialah satu-satunya. Menghantar ayahnya bukan dengan upacara, tetapi dengan sepenuh jiwa seorang anak. Selepas upacara pembakaran, Abu Samilim diletakkan di dalam sebuah stupa kecil di sebelah rumpun kekwa. Di atas batu nisannya terukir tulisan, "Orang yang telah menjaga satu janji selama 20 tahun dan melunaskannya dalam satu kehidupan." Sebulan kemudian, Mei Ling meninggalkan kuil. Kali ini tiada siapa yang menghantar, tiada bunyi loceng mengiringi. Tetapi apabila dia menoleh ke belakang melihat bumbung kuil buat kali terakhir, cahaya matahari menyinari kerusi kayu lama tempat ayahnya pernah duduk. Dia tersenyum. "Anak ayah, pergi hidup dulu." Ken menjemputnya di stesen bus, tidak bertanya apa-apa, tidak menunggu jawaban ya atau tidak. Hanya memberinya sebungkus beras kecil dan berkata,
Kamu mulaikan semula dari dapurmu sendiri. Perlu apa-apa, saya ada di belakang. Mei Ling tidak mengangguk, juga tidak menolak, hanya memegang tangannya perlahan. Bertahun-tahun kemudian, Mei Ling membuka sebuah kedai makan vegetarian kecil di pinggir bandar, tanpa papan tanda yang gah, tanpa menu yang berwarna-warni. Hanya ada serumpun kekwa putih di hadapan pintu dan sekeping papan kayu bertulis, "Jika makan tak cukup kenyang, silahkan masuk. Jika bawa terlalu banyak derita, mohon tinggalkan." Ada yang bertanya dari mana dia dapat nama yang aneh itu. Mei Ling hanya menjawab, "Dari seseorang yang telah mengajar saya cara hidup dengan memaafkan." Dalam hidup ini, ada jodoh yang datang bukan untuk disimpan, tetapi untuk dilepaskan. Ada orang yang tidak dilahirkan untuk berada di sisi kita selamanya, tetapi mereka datang hanya untuk mengajar kita pelajaran terbesar, yaitu memaafkan. Kisah Sami Lim dan gadis bernama Mei Ling bukanlah kisah seorang Sami yang melanggar pantang atau seorang gadis yang insaf, tetapi kisah manusia sebenar yang pernah takut, pernah salah, pernah lari, tetapi akhirnya cukup berani untuk berdepan. Dari Sami Lim, kita melihat seorang Sami bukanlah orang yang tidak mempunyai kesalahan, tetapi orang yang tahu mengakui kesilapan, tahu bertanggung jawab, dan berani hidup telus apabila kebenaran terbongkar. Beliau tidak lari dari menjadi ayah seumur hidup, tetapi apabila masanya tiba, beliau menerima akibatnya dengan ketenangan seorang Sami sejati, bukan melindungi nama baik, tetapi melindungi seorang anak. Dari Mei Ling, kita belajar, tiada siapa lahir layak untuk disayangi, tetapi semua orang layak mendapat peluang untuk memulakan semula. Mei Ling pernah tersesat, pernah hina di mata masyarakat, tetapi dengan satu kejatuhan yang cukup sakit, seorang ayah yang berani mengakui kesalahan dan seorang lelaki yang berani berdiri di belakangnya. Dia bangkit, hidup dengan jujur, hidup dengan cukup, hidup tanpa perlu bersembunyi. Dari Ken, kita melihat cinta sejati bukan tentang menarik seseorang ke arah kita, tetapi menunggu mereka pada waktu yang tepat apabila mereka sudah cukup pulih, cukup sedar, cukup faham apa yang diri mereka perlukan. Ken bukan penyelamat. Dia hanya penjaga sebuah kursi kosong untuk Mei Ling, sehingga dia yakin untuk duduk. Dan dari keseluruhan cerita ini, kita faham bahwa peraturan keagamaan bukanlah rantai, tetapi kompas agar seorang Sami dapat mengenali sisi manusiawinya untuk tahu dia masih ada salah, masih ada cinta, masih ada takut, masih berharap untuk dimaafkan. Keluarga tidak selalunya bermula dari perkara yang indah. Kadang-kadang ia adalah perjalanan panjang kesunyian, kesilapan, dan juga kepulangan yang terlambat, tetapi cukup untuk menghapuskan segala dendam. Dan akhirnya, memaafkan bukanlah melupakan, tetapi berani memandang lurus ke masa lalu, tersenyum, dan melangkah ke hadapan. Kisah ini berakhir, tetapi jodoh tidak. Di suatu tempat dalam hidup ini masih ada gadis-gadis seperti Mei Ling yang tersesat. Ada bapak-bapak seperti Sami Lim yang pernah salah dan pernah lari. Dan ada orang seperti Anda, seperti saya, yang hanya dengan mendengar sahaja sudah menjadi sebahagian dari kebaikan di dunia ini. Terima kasih karena telah mengikuti perjalanan ini sehingga akhir. Jika cerita ini membuatkan Anda sebak, mungkin Anda masih mempunyai cukup kelembutan untuk hidup sepenuhnya sebagai seorang manusia. Hai semua, coba komen sikit, korang tengah tonton atau dengar nih dari mana ya? Seronok bila dapat tahu kita ada kawan-kawan dari seluruh pelosok negara. Apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Menarik tak? Saya harap ia memberi sedikit sebanyak pengajaran atau hiburan untuk Anda semua.
Apa-apapun, saya doakan semoga Anda semua yang sedang menonton ini sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi daripada segala bahaya, dan sentiasa berasa tenang dan aman di mana jua Anda berada. Dan kalau korang pun ada kisah atau pengalaman menarik untuk dikongsikan, jangan malu-malu ya. Jom ceritakan di ruangan komen, biar kita semua boleh baca dan belajar sesuatu bersama.